Okey, cegah flu dalam bentuk norma baru. Ini penting sebenarnya dalam pada kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Ada banyak lagi penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan pernafasan yang perlu anda ambil tahu dan anda perlu cegah sebelum terkena jangkitan tersebut kerana terdapat beberapa golongan yang sangat terdedah dan juga berisiko tinggi untuk terkena jangkitan seperti selsema, influenza selain daripada COVID-19. Jadi hari ini untuk kita memperincikan berkenaan flu influenza ini, di studio kami bawakan seorang tetamu iaitu Profesor Dr. Zamri Sekawi selaku pengerusi Malaysian Influenza Working Group MIWG. Khabar Prof, selamat pagi. Alhamdulillah. Okey, ada banyak sebenarnya virus yang menyerang sistem pernafasan tubuh badan manusia. Kalau sekarang ni yang famous, yang terkenal tu COVID-19 lah. Betul. Tapi untuk pengetahuan anda semua, ada banyak lagi virus lain yang mungkin Prof boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini berkenaan dengan flu, influenza dan juga COVID-19. Apakah perbezaan antara ketiga-tiga virus ini? Ya, pada masa sekarang ni kita sibuk dengan pandemik COVID-19. Jadi saya perhatikan bahawa satu penyakit berjangkit yang telah lama kita iaitu influenza dah semakin kita lupai. Dan ini adalah satu penyakit sebenarnya yang sama bahaya juga dengan COVID-19 ni. Dari segi ia senang berjangkit dan cara penularan dia lebih kurang sama dengan COVID-19. Kita juga ada penyakit lain seperti common cold, penyakit selsema biasa tu kita tak berapa beri perhatian sangat, tetapi kita perlu beri perhatian khusus juga untuk penyakit influenza ni. Dan penyakit influenza ni adalah satu penyakit yang boleh menyebabkan demam dan batuk, dan simptom dia lebih kurang sama dengan COVID-19 dan boleh menyebabkan kekeliruan di kalangan doktor-doktor untuk membuat diagnosis klinikal. Kalau doktor-doktor juga boleh menimbulkan kekeliruan, apatah lagi rakyat marhain yang berada di luar ni yang kurang kesedaran berkenaan influenza, Prof. Mungkin Prof boleh perincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan simptom-simptom yang akan dihadapi oleh mereka yang terkena virus influenza ini dan contoh-contoh influenza yang berada di Malaysia setakat ini, kalau Prof boleh kongsikan juga. Ya, untuk membezakan influenza, selsema biasa dan COVID-19, sebenarnya saya perlu cakap juga kekeliruan di kalangan rakyat Malaysia juga ialah perkataan flu. Flu tu bagi rakyat semua tu dia mungkin agak selsema biasa, tapi sebenarnya flu adalah singkatan daripada influenza. Adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Kebanyakan akan mendapat demam dan batuk-batuk dan mungkin mendapat komplikasi seperti pneumonia. Dan itu yang kita risau, golongan yang berisiko tinggi seperti orang tua yang umur melebihi 60 tahun, kanak-kanak dan pesakit-pesakit yang ada kencing manis, darah tinggi ataupun penyakit jantung, dan juga wanita mengandung. Ini adalah golongan yang berisiko tinggi yang boleh mendapat komplikasi influenza. Jadi yang demam selsema tu dia mungkin demam dia tidak berapa tinggi sangat berbandingkan dengan influenza, dan juga selsema biasa, dan komplikasi dia memang amat jarang sekali. Jadi itu yang kita bezakan. Tapi untuk COVID-19 ni dia pun ada demam, batuk-batuk, dan mungkin batuk dia lebih teruk lagi. Jadi itu yang saya cakap tadi, yang kadang-kadang untuk membezakan COVID-19 dengan influenza ini ada challenge dia untuk doktor. Tetapi kita ada ujian-ujiannya boleh bezakan antara COVID-19 ataupun influenza. Kenapa sebenarnya topik ini dibincangkan pada pagi ini? Selamat Pagi Malaysia, kerana kita ingin berikan kesedaran kepada anda terutamanya berkenaan dengan influenza ini, sebab difahamkan tahun lepas saya difahamkan terdapat outbreak berkenaan dengan influenza ini di sekitar Johor dan juga di kawasan-kawasan negeri lain. Jadi kenapa? Adakah penyebaran virus ini akan setempat ataupun lebih berbahaya? Kalau doktor boleh kongsikan hari ini, silakan. Ya,
wabak influenza ini sebenarnya berlaku tiap-tiap tahun. Tapi cuma tahun lepas ia adalah lebih meluas lagi di Johor dan beberapa negeri yang lain. Dan saya perasan pada bulan Disember dan sampai ke Januari tahun ini, awareness di kalangan penduduk Malaysia dia masa tu tinggi sehingga permintaan kepada vaksin itu sangat menyebabkan terhad supply vaksin tu. Dan sekarang ni bila dah COVID-19 sudah meningkat, maka kita sudah lupa virus wabak influenza itu. Jadi kita nak terangkan balik yang wabak ini kita tidak seharusnya ambil ringan sangat. Dan kita perlu mencegah daripada influenza ini. Doktor, influenza ini sama bahaya je sebenarnya dengan COVID-19. Cumanya ialah ramai yang tidak sedar tentang kehadiran virus ini. Betul. Jadi tapi anda tidak perlu risau sebenarnya sebab difahamkan ada vaksin. Betul. Yang mereka semua boleh dapatkan. Jadi bagaimana kalau doktor boleh berikan pencerahan dengan lebih lanjut keberkesanan vaksin tersebut dan berapakah kekerapan yang mereka perlu mengambil vaksin itu? Okey. Vaksin influenza sebenarnya dah lama. Jadi kalau di negara barat, sebab influenza itu berlaku pada musim sejuk, negara-negara berkenaan telah menyediakan program untuk memberi vaksin kepada rakyat mereka. Di Malaysia kita tidak ada program sedemikian. Jadi sebenarnya vaksin ini memang berkesan untuk mencegah kita mendapat influenza sebab vaksin ini telah ada pemantauan di peringkat WHO untuk memastikan bahawa tiap-tiap tahun vaksin ini adalah berkesan untuk cover strain yang berlaku pada masa itu. Dan vaksin ini perlu diambil setiap tahun. Setiap tahun sebab virus ini dia sentiasa bermutasi. Jadi apa vaksin yang ada pada tahun ini mungkin tidak akan berkesan untuk strain yang pada tahun depan. Jadi dia kena dipanggil updatekan lah. Itulah sebabnya vaksin itu perlu diambil setiap setahun, sekurang-kurangnya setahun sekali. Setahun sekali, ya. Okey. Bagaimana, Prof? Sebabnya ialah simptomnya lebih kurang je dengan COVID, dengan common flu, batuk, sesama. Tapi bagaimana? Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh individu tersebut? Sebabnya kadang-kadang kalau dia sesama ke batuk, mungkin mereka akan berfikir ini adalah sesama biasa. Jadi adakah mereka perlu ke klinik kesihatan ataupun mungkin bagaimana simptom-simptom yang perlu mereka ambil tahu supaya mereka boleh bawa diri mereka ke klinik kesihatan dan membuat ujian? Ya, untuk siapa yang mengalami gejala ni, mereka perlu berjumpa dengan doktor lah. Doktor-doktor kita memang terlatih untuk mengenal pasti influenza, bezakan influenza dengan penyakit sesama yang lain. Influenza ni dia ada rawatan, kita ada antivirus untuk influenza dan boleh diberi oleh hospital-hospital ataupun klinik-klinik yang berkenaan lah. Sebab kalau diberi awal, simptom dia mungkin akan tidak berpanjangan. Okey, dan untuk kita memberikan sedikit pencerahan kepada anda semua, terdapat satu kempen difahamkan doktor yang dipanggil sebagai Cegah Flu Normal Baharu. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan berkenaan dengan kempen ini untuk kita beri pencerahan kepada orang ramai dengan lebih lanjut. Ya, kempen ini adalah untuk meningkatkan lagi lah awareness di kalangan rakyat Malaysia supaya mengambil langkah proaktif untuk mencegah influenza. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah pergi ke laman web www.actoflove.ifl.my dan di situ ada bermacam-macam informasi berkenaan dengan influenza, ada video, ada artikel dan sebagainya. Dan di bawah tu ada butang Say Yes to Influenza Flu Prevention. Jadi berikrar untuk mencegah influenza, klik button tu dan
kami berharap supaya mereka berikrar dan juga pergi mendapat vaksinasi. Kalau Prof mungkin boleh kongsikan juga, adakah terdapat rutin pemakanan seharian yang mungkin boleh membantu meningkatkan tahap imuniti badan seseorang individu itu untuk mencegah diri mereka daripada terkena influenza? Di samping vaksinasi itu, kita boleh juga untuk mengamalkan amalan sihat seperti pemakanan yang baik, bersenam, dan juga sebenarnya menjaga disiplin seperti yang higien tu, higien diri dan sebagainya, dan suntikan vaksinasi itu amat penting juga untuk komplement apa yang kita telah amalkan tadi. Kiranya orang kata mencegah itu lebih baik daripada merawat, ya Prof? Betul, sebab rawatan tu kita tak tahu adakah kita akan mendapat komplikasi atau tidak. Dan kalau mendapat komplikasi yang teruk, kita mungkin boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Walaupun influenza mungkin tidak semerbahaya seperti COVID-19, tapi tetap boleh membawa kematian kepada mereka yang berisiko terkena penyakit ini. Betul. Terima kasih kepada Profesor Dr. Zamri Sekawi bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kempen cegah flu norma baharu. Kita akan balik seketika, ada banyak